Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita balik pada asas agama, awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena Allah. Ya? Biasa dengar kalam ni? Biasa dengar? Adik biasa dengar? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama kena Allah. Mana kalau awal agama kena Allah, maka kenal tu kenal yang basic, asas, ya. Jangan duk pergi kenal makrifat yang pelik-pelik, janganlah, ya. Kan asas aja. Kenal mereka ada sifat 20 katakan. Kenal setakat tu cukup dah. Jangan nak lebih sangat. Lebih sangat jadi timbul perbalahan. Perbalahan ulama tentang makrifat tadi, ya. Pasal macam-macam pahaman berhubung makrifat. Jadi kita ambil asas sudahlah, kenal Allah melalui sifat 20, ya. Kemudian terdapat satu kalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal diri, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala tadilah, ya. Kenal kalam ni kadang-kadang disalahgunakan oleh kalangan tertentu, ya. Dia bincang tentang kenal diri, ya. Tapi cara perbincangan dia mesti ketang, ya. Jadi kita ambil asas kenal diri berdasar pada kalam. Kalam ni abang dengar cerita bukan hadis, tapi kalam ulama, ya. Tapi kalau abang tak silap, abang terbaca pandangan Imam Ghazali dan kitab dia tentang man arafa nafsahu tadi. Bangsa berkenal diri. Cara mana nak kenal diri? Maka Imam Ghazali sebut, kalau tak silap abang Imam Ghazali, abang rujuk kitab dia tak silap lah. Takut abang silap, wallahu alam lah, ya. Cara kita nak kenal Allah SWT, cara kita nak kenal diri melalui 4 sifat. 4 sifat, ya. Yang pertama, kita sedar bahawa kita ni lemah, ya. Apabila kita ni lemah, maka Allah Ta'ala yang maha perkasa, Qahar, Allah Ta'ala yang maha perkasa. Kita makhluk, kita hamba Allah ni lemah, ya. Kita belajar faham bahawa kita lemah. Jadi apabila kita lemah, kita tak sogong, jangan sombong, ya. Jangan takabur pasal kita lemah. Hanya kerana sedikit kekuatan Allah Ta'ala beri kita jadi sombong, bukan dah hak, ya. Kita biar kenal betul bahawa kita ni lemah. Memang hari ni mungkin kita kuat, esok kita sakit, kita lembek tak urut dah, nak bangun pun tak larat, ne? Lepas tu lusa sihat pula, gagah pula, lepas tu sakit pula. Lepas tu kita apabila sakit tadi, lepas tu menginsafkan kita bahawa kita ni hamba Allah yang lemah, ya. Apabila kita faham bahawa kita lemah, bahawa kita sedar bahawa kita tak boleh nak sombong. Yang pertama lemah. Yang kedua, kita sedar bahawa kita ni jahil, kita bodoh. Yang alim siapa dia? Yang alim Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berilmu Allah, kita jahil. Apabila kita sedar kita jahil, janganlah dengan sedikit ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, kita disombong, tak sedar diri. Hari ni kita berilmu, tapi ilmu yang kita ada tadi Allah Ta'ala boleh tarik pada bila-bila masa. Kita tak tahu bila masa Allah Ta'ala boleh tarik ilmu kita. Hari ni memang kita rasa kita berilmu lagi, kita banyak ilmu pasal kita belajar tinggi, lepas universiti kita ada ilmu. Tapi bila masa saja Allah Ta'ala boleh tarik ilmu tu dari kita. Oleh kerana itu, jangan sombong dengan sedikit ilmu yang ada pada kita. Sebagai contoh katakan, walau dia seorang profesor sekalipun, bila Allah Ta'ala tarikkan ilmu dari dia, Allah Ta'ala bagi dia accident, accident, hilang ingatan, ilmu tak tahu ke mana hala dah. Jadi ingat, ilmu yang kita ada hari ini Allah Ta'ala boleh tarik dari kita pada bila-bila masa. Yang berilmu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, kita jangan sombong dengan sedikit ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Dan jangan pandang hina kepada mereka yang Allah Ta'ala tak kurnia mereka ilmu. Allah Ta'ala boleh balikkan benda macam tu.
Oleh kerana itu, bagi mereka yang diberi ilmu oleh Allah SWT, jangan kedekut dengan ilmu. Jangan kedekut dengan ilmu. Jangan bakhil dengan kongsikan ilmu yang kita ada kepada sesama manusia. Itu tanda kita bersyukur dengan ilmu yang kita jangan simpan, jangan susut ilmu. Kongsi dengan sesama manusia. Biar manusia dapat manfaat dari ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang ketiga, kita miskin. Yang kaya Allah SWT. Apabila kita kenal diri, kita sedar bahawa kita miskin, sedikit kekayaan yang Allah Ta'ala beri pada kita tak menyebabkan kita sombong. Berapa ramai orang kaya yang Allah Ta'ala kurniakan mereka kekayaan, mereka je sombong. Mereka je sombong, angkuh dan takabur dengan kekayaan. Sama juga kekayaan macam ilmu yang Allah Ta'ala bertarik kekayaan dari kita pada bila-bila masa. Oleh kerana itu, kekayaan yang kita miliki ini merupakan satu amanah dari Allah yang Allah Ta'ala boleh tarik tadi balik. Maka cara untuk pertahankan nikmat kekayaan yang Allah Ta'ala kurnia pada kita adalah dengan bersyukur dengan nikmat tersebut, nikmat kekayaan. Kita bersyukur dengan nikmat kekayaan yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Okey. Yang keempat apa dia? Yang keempat apa dia? Yang pertama, kita bersifat lemah. Yang kedua, bersifat bodoh. Yang ketiga, bersifat miskin. Jadi kalau dengan tiga sifat tu, patut dah cukup dah kita nak jadi kita orang yang tawaduk, rendah diri. Kita tak sombong. Yang keempatnya, kita ni hina. Kita hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mulia hanya Allah. Jangan pula kita hina, buat cara hina. Jangan cuba muliakan diri kita. Kita nak manusia sanjung kita. Kita nak manusia hormat kita. Kerana kita rasa kita mulia. Kita kelas tok guru yang perlu dimuliakan. Kita tak sedar diri bahawa kita tu hina. Kita manusia dijadikan dari setitik air mani yang tak ada nilai. Kalau air mani terjatuh atas tanah, tak ada siapa nak ambil. Mana asas kejadian kita air mani yang lebih hina pada segala benda. Kalau duit 20 sen jatuh tanah, orang ambil. Itu asal kejadian kita. Dia kena kenal 4 sifat yang kita miliki, yang ada pada kita, dan 4 sifat yang berlawan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dah kalau kita dapat kenal Allah melalui 4 sifat tadi. Cukup dah untuk menjadikan kita hamba Allah yang baik, yang tak sombong. Ingat baik bahawa setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, nikmat ilmu, nikmat kekayaan, nikmat kekuatan, nikmat kemuliaan, kerana pangkat dan derajat, itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita salah gunakan nikmat yang Allah Ta'ala kurnia pada kita, maka nikmat tadi sebenarnya ia bukan satu nikmat, ia merupakan ujian dari Allah SWT yang boleh membinasakan kita. Ya? Jadi jaga-jagalah dengan senikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, supaya kita jadi manusia sombong, angkuh dan takabur, dan nikmat dari Allah SWT. Ya? Rasa cukuplah setakat tu. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.